Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Mulia saudara pengurusi yang berhormat, Sembilan Presiden, naib-naib Presiden, ketua-ketua Dewan, ahli-ahli terkuasa, ketua Pas Pusat, saudara-saudara, para perwakilan, pemerhati yang dihormati sekalian. Saya akan mengambil masa sedikit saja karena bersimpati dengan semua saudara-saudari yang telah pun menempah tiket untuk pulang dan yang juga telah check out hotel yang mereka tinggal. Jadi nak balik semua dah tak boleh lah. Saya bagi pihak pimpinan Pas Pusat, kuasa kerja Pas Pusat, saudara-saudara, pertama sekali kita menyatakan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena melimpah rahmatnya kita telah berjaya menyelesaikan urusan penting jamaah dan parti kita selama 3 hari berturut-turut. Dan ditambah dengan persidangan dewan-dewan, muktamar dewan-dewan selama 4 hari berturut-turut dengan licin dan berjaya. Ini satu kejayaan yang telah kita capai pada sepanjang muktamar ini. Bagi pihak Jawatankuasa Pas Pusat, saya ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang khusus kepada Pas Negeri Kelantan, Dewan Pimpinan yang terhormat Datuk Tuan Guru Haji Abdul Aziz Nikmat sebagai Persojaya yang telah sudi menjadi tuan rumah kepada muktamar kita yang sangat bermakna ini, di samping menjadi tuan rumah kepada semena antarabangsa mengenai dengan Palestin. Jadi kita sebenarnya berada di sini selama 5 atau 6 hari. Ini semua menunjukkan bagaimana iltizam dan komitmen yang tinggi yang ditunjukkan oleh Pas Negeri Kelantan dalam semua peringkat. Dan juga rakyat Negeri Kelantan dan beberapa agensi kerajaan Negeri Kelantan dalam memenuhi kehendak-kehendak jamaah menjadi tuan rumah kepada muktamar tahunan ini. Dan saya percaya antara faktor keselesaan kita mengendalikan muktamar pada tahun ini ialah dewan yang nyaman dan tidak panas. Menyebabkan saudara-saudari lebih suka duduk dalam dewan daripada duduk di luar dewan. Menyebabkan gerai-gerai jualan tak begitu laris. Dan kita pun telah memutuskan insya-Allah ke depan kita memutuskan memperuntukkan sejumlah wang untuk kita memperbaiki pusat tarbiyah di Taman Malewa. Kalau tahun depan kita punya muktamar, insya-Allah akan diadakan di Taman Malewa. Kita akan besarkan dan mungkin kita punya saintis kita, ahli teknologi kita akan memikirkan bagaimana kita nak memasukkan hawa dingin dengan kos yang rendah.
Ada beberapa teori yang kita boleh pasang hawa dingin dengan kos yang rendah, tapi orang boleh rasa sejuk, rasa nyaman. Kita akan usahakanlah insyaAllah. Dan muktamar atau tema yang kita gunakan pada tahun ini, Bapak Kiai ada. Nampaknya berhasil dan telah mendatangkan jayaan yang spontan. Yaitu apabila kutipan derma kita meningkat lebih daripada 100% pada tahun ini. Tahun lepas, bagaimana diumumkan oleh saudara pengurusi, kita dapat mengutip sebanyak 42,000. Tahun ini kita telah dapat mengutip sumbangan derma lebih daripada 100,000. Peningkatan lebih daripada 100%. Ini lebih hebat daripada pertumbuhan KDNK negara. Jadi ini menunjukkan bahawa peningkatan iltizam meningkat spontan. Tak perlu lagi kita nak tunggu sampai pilihan raya umum akan datang. Saya fikir bila sampai pilihan raya umum akan datang, kita akan menerima sumbangan yang bercurah-curah insyaAllah. Dan tak perlu bimbang lah. Suruhlah mereka naik lebih banyak lagi deposit pilihan raya insyaAllah. Sebab wang PAS datang daripada iman. Dia bukan daripada kita ada korporat banyak, kita pun tak ada. Kita bukan ada perniagaan-perniagaan besar-besar, tetapi daripada usaha-usaha yang halal yang dilakukan oleh ahli PAS, mereka menyumbang. Jadi bila ditanya kepada Hasan al-Banna al-Imam rahimahullah, bagaimana kumpulan kamu boleh mendapat uang? Beliau menjawab, al-iman ya'ti minal al-mal ya'ti minal iman. Harta, wang ringgit datang daripada iman. Bila kita ada keyakinan kepada perjuangan kita, harta akan menjadi murah dan kecil. Sebab itu alhamdulillah kita boleh nambahkan kutipan kita pada kali ini lebih daripada 100%. Dan saya mengucap berbanyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan ganjaran yang sebaik-baiknya kepada semua penyumbang-penyumbang kecil ataupun besar. Dan saya juga ingin merakamkan terima kasih pimpinan kepada pertama panitia muktamar yang telah bekerja berbulan-bulan, bermesyuarat berkali-kali, berulang-alik Kuala Lumpur, Kelantan untuk menjayakan muktamar kita dan menjadikan muktamar kita sebagai suatu yang grand, yang dibanggakan, yang kita rasa kita boleh buktikan keupayaan kita. Mereka telah bekerja sungguh-sungguh di bawah pengetuaan Setiausaha Agung dan dibantu oleh pimpinan PAS Negeri Kelantan sejak berbulan-bulan lamanya untuk membuat persiapan. Dan pada tahun ini kita tak dengar komplain tentang mutu atau kualiti kertas-kertas yang dibentangkan di meja muktamar. Begitu juga terima kasih saya kepada unit IT PAS pusat yang bekerjasama dengan Harakah untuk membuat siaran langsung sepanjang muktamar. Bagaimana yang diumumkan semalam, kita punya persidangan, kita punya muktamar diikuti oleh anak-anak kita, sahabat-sahabat kita di luar negara. Di Timur Tengah, di Mesir, di UK, di Amerika, di Germany, di Vienna, Austria, mana lagi semalam, di Jepun, di Jordan, daripada Kuala Nerang sampai ke Amerika Syarikat. Orang boleh ikuti kita punya muktamar. Ini hebat. Ini kalau UMNO tahu, dia tak tidur lah. Ini kita punya, jadi saya ucap terima kasih lah kepada unit IT, kita punya pakar-pakar IT. Dan jawapan-jawapan yang kita bagi tadi, ucapan-ucapan yang dibuat tadi, yang dibuat oleh Bapak Kiai Suhaimi semalam, telah pun disiarkan dalam Harakah Daily. Hari ini orang boleh lawat web Harakah dan dia boleh baca ucapan Bapak
KI kita. Dan juga jawapan-jawapan yang diberikan oleh pimpinan kita. Ini semua kita manfaatkan. Kemajuan sains dan teknologi ini tak betul lah bila Dr. Mahathir kata kita ada ulama yang anti pembangunan. Kita gunakan teknologi ini. Dia maklumat dia cukup outdated lah Dr. Mahathir. Jadi kita ucap terima kasih banyak. Dan sehingga kita boleh mengadakan sidang video malam sudah. Bercakap dengan sahabat kita di UK, di London. Kita cuba juga nak mengusahakan kita boleh bercakap dalam sidang telefon dengan Syekh Ahmad Yassin, tetapi belum maklumlah beliau di Palestin, medan peperangan memang agak sukar sikit. Tapi dalam keadaan aman kita boleh. Macam kita bercakap dengan Khalid Mash'al. Khalid Mash'al ini dalam masa Semena Palestin ialah Ketua Biro Politik Gerakan Hamas yang telah beberapa kali dicoba oleh Israel untuk membunuh Khalid Mash'al. Tapi Allah menyelamatkan dia. Dan bahawa ini dia telah memberi satu amanat penting kepada kita di dalam Semena Palestin. Dan ini semua diusahakan oleh unit IT kita. Juga terima kasih saya kepada pihak berkuasa tempatan Kerajaan Negeri Kelantan. SEDC, Lembaga Air Kelantan, MPKB, dan di Majlis Perbandaran Kota Baru, YEK, Yayasan Islam Kelantan, TNB, Tenaga Nasional Berhad, yang dipromosikan oleh sahabat saya daripada Rompin. Walaupun selalu bertengkar dalam parlimen, tapi dia tak potong kalau elektrik. Alhamdulillah. Kalau dia buat terkejut tergempar, potong teruk. Aircon pun jadi panas balik. Ya. Terima kasih banyak. Dan juga polis. Polis di Kelantan yang dihantar yang baik-baik. Alhamdulillah. Yang dihantar yang teruk-teruk, yang tak terpakai, dihantar pergi ke Johor. Dia ada boleh Kedah. Yang baik-baik dihantar ke Kelantan. Sebab dia hantar tak baik pun akan jadi baik. Lama-lama lebih banyak yang baik daripada yang tak baik. Jadi Alhamdulillah mereka memberi kerjasama kepada kita dalam hal ini. Yang mereka baik kita ucap terima kasih. Yang kita marah ni yang terajang kita marah. Tapi yang buat baik kita terima kasih lah. Kita bukan lokek sangat nak ucap terima kasih. Begitu jugalah kepada lain-lain agensi di bawah kerajaan negeri yang memberi kerjasama kepada kita untuk menjayakan muktamar ini. Juga terima kasih kepada pengurusan putik, pengurusan markas tarbiyah ini. Dan juga tadi saya sebutkan, terima kasih khusus kepada PAS Negeri Kelantan. Dan juga kepada syarikat-syarikat swasta yang ada di Kelantan dan di luar Kelantan yang telah menaja, membuat iklan-iklan dan membuat penajaan di dalam buku cenderamata. Baca buku cenderamata banyak orang-orang berseorangan, syarikat-syarikat yang membuat iklan menyumbang kepada jemaah kita, kepada parti kita. Dan seterusnya adalah khusus terima kasih pimpinan PAS kepada petugas-petugas yang bekerja siang malam. Saya fikir kalau persidangan UMNO, polis trafik tak boleh berhenti. Tetapi dalam muktamar kita, polis trafik tak banyak yang ada. Semuanya dikawal, dijaga, lalu lintas oleh unit amal kita. Oleh petugas-petugas kita. Jadi ini satu bukti bahawa PAS kita mempunyai keupayaan insya-Allah. Kita boleh mengendalikan amalan yang begini besar dengan tenaga kita sendiri. Dan kita tetap dengan komitmen kita bila kita menang di luar negeri Kelantan, asas kemenangan kita adalah untuk kita melaksanakan syariat yang adil dan saksama. Dan kita kerajaan kita di Terengganu
akan memperkenalkan enactment jinayah syar'iyah dan juga pindaan perlembagaan undang-undang tubuh Kerajaan Negeri Terengganu yang dipikir lebih baik dan lebih adil, bagaimana yang telah dinyatakan oleh Timbalan Presiden yang juga menjadi Menteri Besar Negeri Terengganu. Selain daripada Negeri Kelantan yang telah pun melaksanakan. Malam tadi, Tok Guru Menteri Besar dalam ceramah malam tadi telah menyebut bahawa kalau UMNO bercita-cita nak rebut pemerintah Kelantan, tunjukkan di mana silapnya PAS memerintah Kelantan. Di mana yang PAS buat yang berlawanan dengan kehendak-kehendak Islam. Kalau mereka boleh tunjuk kepada rakyat, pulang kepada rakyat. Tetapi saya percaya, mudah-mudahan dinyatakan oleh Tok Guru malam tadi, tak ada satu perkara yang mereka boleh tunjuk di mana yang kita buat yang berlawanan dengan syariat. Sedangkan mereka UMNO belum menang lagi pun, belum boleh bergerak pun, mereka sudah buat perkara-perkara yang berlawanan dengan syariat. Di Kelantan, mereka telah menajarkan program-program mungkar yang berlawanan dengan syariat. Jadi saya fikir rakyat Kelantan insya-Allah akan terus memberi sokongan kepada kerajaan kita di Kelantan dan juga di Terengganu, dan insya-Allah akan membebaskan negeri-negeri yang lain di negara kita daripada cengkaman UMNO dan Barisan Nasional. Kewajipan melaksanakan syariat Islam ini bukan kewajipan PAS saja, UMNO pun mesti sedar. Kewajipan mereka juga. Kalau mereka menentang, malah mereka memang tidak mau. Dan memang mereka tidak mau. Mereka fikir kewajipan melaksanakan syariat ini kewajipan PAS saja. Kewajipan orang yang memperjuangkan Islam saja. Tidak. Kewajipan setiap orang. Saya tertarik dengan kenyataan yang dibuat oleh Presiden Nigeria. Presiden Nigeria ini seorang Kristian yang bernama Obasanjo. Obasanjo ini seorang Kristian. Dia menjadi Presiden Nigeria. Nigeria ini negara Islam yang terbesar di Afrika. Mempunyai penduduk hampir 100 juta orang. Jadi katakan 80% penduduk Nigeria orang Islam. Ganjalnya presidennya orang Kristian. Bagaimana boleh jadi begitu? Kita mendatang. Tetapi dia pernah berkata, dan kata-kata yang terakhir baru dia mengatakan bahawa syariat, maksudnya syariat Islam, kata dia, tidak boleh dipisahkan daripada Islam. Syariat tak boleh dipisahkan daripada Islam. Ini fahaman yang didukung oleh seorang presiden sebuah negara Islam yang terbesar di Afrika, dan dia itu Kristian, yaitu negara Nigeria, mengakui bahawa syariat Islam tak boleh dipisahkan daripada Islam. Bagaimanalah Dr. Mahathir tak pisahkan? Dan dia anggap dia pikiran dia lah yang betul. Ini orang Kristian, dia anggap seperti dalam Kristian dikatakan 10 commandments tidak boleh dipisahkan daripada agama Kristian. 10 rukun dalam Kristian tak boleh dipisahkan daripada agama Kristian. Begitulah juga syariat Islam tak boleh dipisahkan daripada Islam. Dan beliau menyatakan bahawa beliau tidak akan menghalang pelaksanaan syariat Islam dalam mana-mana negeri di Nigeria. Tapi di Malaysia terbukti bahawa Perdana Menteri Malaysia telah menghalang pelaksanaan syariat ini, seperti mana yang diputuskan oleh enactment jinayah syar'iyah di Kelantan. Ini perbezaan. Dan Malaysia baru-baru ini menjadi tuan rumah kepada persidangan menteri-menteri wakaf OIC. Mereka menjadi tuan rumah. Malaysia menjadi. Keputusan adalah keputusan persidangan menteri-menteri wakaf OIC baru-baru ini menyatakan bahawa pelaksanaan hudud adalah hak umat Islam dan jangan ada mana-mana negara, mana-mana pertubuhan lain
cuba campur tangan kerana dia merupakan bidang hak mutlak orang-orang Islam. Ini keputusan OIC, keputusan Menteri-Menteri Wakaf OIC yang dibacakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Malaysia. Dia baca saja, dia tak ada komitmen. Tapi ini penegasan yang dibuat oleh Menteri-Menteri Wakaf OIC. Mengenai dengan cadangan semalam yang saya tak sempat jawab tadi, tinggalan tadi. Hilangan daripada Perak supaya PAS mendekati kaum kumpulan artis, seniman. Dan saya diberitahu pagi tadi, ini menjadi tajuk program TV pagi. Dan mereka macam main-mainkan kita. Sebenarnya ini bukan baru dalam PAS. Beberapa orang artis yang popular dulu sekarang berada dalam PAS. Seperti saudara Aqil Hai. Dulu seorang seorang rocker. Tapi sekarang jadi aktivis PAS yang baik, yang kuat dan suaranya yang merdu. Saya fikir kalau Dr. Mahathir dengar, dia pun mesti boleh jadi pening juga. Dan kita sebenarnya nak bagi tahu kepada media ni, kalau nak tulis pun sudah. Kita telah ada dengan kuasa khas, telah kita bentuk, mengkaji, meneliti tentang bagaimana kita nak mengambil pendekatan mengenai dengan golongan seniman. Bagaimana kita nak menangani masalah mereka dan menjalin hubungan dengan mereka supaya mereka boleh menggunakan bakat yang dianugerahkan Allah kepada mereka untuk keselamatan umat manusia, untuk kesejahteraan negara, menggunakan bakat yang ada pada mereka untuk perkembangan Islam. Kita telah ada dengan kuasa itu. Kalau kita serius. Ya. Dan ini pendirian kita. Dan saya bersyukur, alhamdulillah, karena tamar kita pada tahun ini, perwakilan-perwakilan muslimah bukan saja menjadi perwakilan dalam Dewan Muslimah, tetapi perwakilan dalam kawasan itu. Dan ini satu perkembangan. Dan lepas ini, orang-orang yang anti kita, pokok yang anti kita, tak boleh cakap lagi lah. Nak kata PAS ni, diskriminasi wanita ini, mereka tak boleh cakap lagi. Karena kita telah kunci mulut mereka. Jadi itulah. Saya harap, bagaimana yang saya sebutkan dalam ucapan dasar, bahawa masing-masing kita akan pulang dengan azam, dengan tekad untuk kita bekerja. Tadi sebenarnya pemuda membawa satu usul yang sangat berguna kepada kita, tapi mungkin penjelasan tak begitu jelas karena diatasi oleh semangat yang tinggi. Jadi penjelasan itu tak dapat nak mempengaruhi perwakilan, menyebabkan perwakilan menolak usul tergempar tadi. Tapi ada baiknya juga, sekurang-kurangnya meringankan beban kami. Tak payah nak anjurkan muktamar khas. Sebenarnya ini penting kerana kita nak gerakkan jentera pilihan raya dengan lebih mantap lagi. Tapi tak apalah dah, muktamar tolak kita terima lah, tak boleh kita nak ungkit balik. Tapi benar saya tadi, ringanlah sikit beban kami datang kuasa pusat. Kalau tidak, tak pernah fikir pula tentang tamar khas. Mangkali perwakilan kesian pun. Tengok kita pun letih-letih. Bukan letih pasal apa-apa, tapi yalah, siapa pun letih, tuan-tuan pun letih juga. Mangkali kesian itu muktamar tolak usul tu. Jadi, pemuda jangan kecil hati lah. Kita boleh fikir lagi perkara ini. Sebab muktamar khas ini, kita boleh buat sama ada dengan keputusan dengan kuasa pusat atau dengan permintaan 1/3 daripada ahli.
Jadi kalaupun muktamar menolak, tapi kalau jawatan kuasa fikir, kita pusat memikirkan muktamar khas ini perlu diadakan menjelang pilihan raya, kita akan fikir untuk mengadakan, dan tuan-tuan dan puan-puan taklah bersedia untuk hadir bila kita panggil. Ya, tapi untuk waktu ini memang tak ada usul untuk mengadakan muktamar khas. Selain itulah sedikit sebanyak ucapan, dan saya mengulangi lagi sekali ucapan terima kasih dan memohon maaf banyak-banyak kalau sekiranya dalam masa 3 hari ini kita tak sempat nak bermesra dengan lebih dekat kerana kesibukan masing-masing. Saya minta maaf, dan juga bagi pihak Jabatan Kuasa Pusat kita memohon maaf. Mudah-mudahan insya-Allah kita akan bertemu lagi dalam munaqasyah cepat dasar yang telah dijanjikan oleh Ketua Penerangan untuk mengadakan dalam tempoh yang terdekat, supaya kita dapat menggariskan pelan tindakan kita berikutan dengan permintaan-permintaan dan tuntutan-tuntutan yang dinyatakan dalam ucapan dasar. Jadi setakat itulah sahaja, dan akhir sekali saya mengucapkan terima kasih bagi pihak pimpinan dan juga wakilan kepada pengurusi tetap dan timbalannya yang begitu sabar mengendalikan mesyuarat dengan jaya tanpa kebijaksanaan mereka dan kebolehan mereka untuk menjadikan muktamar kita sebagai satu program yang begitu hidup. Kita tidak dapat melicinkan muktamar ini. Alhamdulillah dengan cara mereka mengendalikan muktamar ini, muktamar kita telah dapat berjalan dengan licin dan berakhir dengan suasana yang penuh harmonis dan semangat ukhuwah yang tinggi. Saya rasa itulah ucapan yang dapat saya sampaikan, dan saya sebenarnya tak nak berhenti bercakap ini kerana maklumlah macam pernah saya sebutkan sebelum inilah, bila seseorang yang boleh bercakap dengan orang yang dia kasih, dia tak nak berhenti bercakap itu, dan dia nak bercakap lebih panjang lagi. Macam Nabi Musa alaihissalam, bila Allah tanya dia, "Wa tilka biyaminika ya Musa?" Apa yang ada di tanganmu itu wahai Musa? Nabi Musa memegang tongkat. Dia boleh kata, "Dia asa ya, dia tongkat saya." Dekat itu saja, tetapi tidak. Dia kata, "Hiya asaya, tawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra." Ini malah dia bercakap panjang kerana dia gembira dan dia asyik untuk bercakap dengan yang dikasihinya. Itu Allah, Tuhan dia. Tuhan kita semua. Dia tongkat saya, kata dia. Ya asai atawakkau 'alaiha, yang saya berjalan, saya menggunakan dia, berpaut dengan dia. Saya gunakan dia untuk menjaga kambing ternakan saya, dan ada lagi tujuan-tujuan lain yang dapat saya gunakan. Dia panjang dia jawab. Tanyaan pendek. Karena apa? Karena dia begitu asyik dapat bercakap dengan yang dikasihinya. Itulah juga pimpinan ini, bila dia bercakap. Tadi semua pimpinan kita bercakap panjang, bukan kerana nak bercakap panjang. Kita boleh bercakap panjang tahun lain pun lebih panjang lagi. Dalam parlimen lagi panjang kita boleh bercakap. Tapi kerana kita bercakap dengan orang yang kita kasih, ini kita nak bercakap panjang. Saya percaya itulah sentimen yang ada kepada pemimpin-pemimpin kita tadi. Semua pemimpin-pemimpin kita. Dan pemimpin-pemimpin yang tidak bercakap tadi, kerana portfolio mereka diterima dengan baik dan tidak ada sebarang protes dan kritik. Alhamdulillah. Portfolio penerangan saja yang teruk. Tapi tak sia-sialah saya melantik Ustaz Ali dan Fursi Penerangan. Kerana dia hari ini dia membuktikan kepada semua kiai-kiai yang ada di sini kebolehannya. Terutamanya Kiai Ustaz Sahabi, sahabatnya. Dan dia hari ini popular. Saya dengar khabar bila dia keluar tengah hari tadi, pergi ke kedai makan, semua orang komun dia. Sebab dia sudah jadi glamour dalam taman ini. Alhamdulillah.
Sekian, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd.